أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. Petang ini kita akan sambung semula bacaan kitab Al-Qisbas Al-Mustaqim siri yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk siri yang kedua, saya telah nyatakan tentang Mizan Al-Akbar, iaitu tentang Mizan At-Ta'adul Al-Akbar, iaitu Qiyas Iqtirani Syakal Awal. Maka pada hari ini kita akan sambung kepada Qiyas Iqtirani Syakal Thani, ataupun dikenali ataupun Imam Ghazali bawakan sebagai Al-Mizanul Awsat, nama dia. Berkenaan secara ringkas berkenaan Al-Mizanul Awsat, qiyas ini dia adalah qiyas yang kedua termudah selepas Mizan Akbar. Itu satu perkara. Kemudian satu lagi perkara ialah dia punya natijah dia, natijah dia hanyalah dalam keadaan salibah. Berbeza, natijah dia hanyalah mesti berbentuk qadiyah salibah. Berbeza dengan yang pertama tadi, maksud saya yang Mizan Akbar tu. Mizan Akbar dia menghasilkan natijah, semua bentuk natijah. Yang ini mestilah salibah, sama ada kuliah salibah ataupun juz'iyah salibah. Itu dia punya perbezaan utama. Sebab untuk Mizan Awsat ini, dia mestilah salah satu daripada premis ataupun daripada qadiyah mestilah bersifat salibah ataupun negatif. Kemudian barulah hasilnya semestinya akan menghasilkan hasil yang negatif. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qawlu fil mizanil awsat. Qala qad fahimtu al-mizan al-akbara wa haddahu wa iyarahu wa madhinnata isti'malihi. Fashrah li al-mizan al-awsat ma hu wa min ayna hasala ta'limuhu wa man wada'ahu wa man ista'malahu. Sahabat Batini ini bertanyakan kepada Imam Al-Ghazali tentang definisi Mizan Awsat, kemudian macam mana cara memproses dia, cara menghasilkan dia, kemudian siapa yang mengasaskannya, kemudian siapa yang menggunakannya. Secara tidak langsung, perkara ini juga sebagaimana yang saya katakan pada siri yang pertama, kesemua ini berbalik kepada ayat Al-Quran. Imam Ghazali melakukan ta'sil Qur'ani li ilmil mantiq. Maksudnya mendasarkan ilmu mantik berdasarkan Al-Quran. Yakni Imam Ghazali merujuk ke semua asas ilmu mantik kepada Al-Quran, berdasarkan Al-Quran. Maka secara tidak langsung pengasasnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala dan penggunanya ialah para nabi. Qultu al-mizanul awsat aidan lil Khalil alaihi salam haitsu qala ta'ala qala la uhibbul afilin. Mizan awsat ini juga digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, iaitu pada ayat qala la uhibbul afilin. Wa kamalu surati hadzal mizan, sebagaimana saya pernah katakan juga, ayat Al-Quran bersifat burhani tetapi disampaikan dalam bentuk yang ada yang balaghi, iaitu adanya hazaf dan juga ada ijaz. Hazaf maksudnya adanya pemotongan ayat. Pemotongan penyampaian. Itu lebih jelas, pemotongan penyampaian, maksudnya diringkaskan penyampaian tersebut, ringkaskan penceritaan. Maka di sini Imam Ghazali lepas menyatakan ayat ini, beliau menyatakan bentuk asli atau bentuk yang sempurna bagi mizan ini, Mizan Awsat.
وكمال صورة هذا الميزان أن القمر آفل والإله ليس بآفل. Afil tu maksudnya hilang. Maksudnya bulan ada kalanya kita boleh nampak, ada kalanya tidak boleh nampak. Maksudnya bila kita boleh nampak itu mungkin selepas 3 hari bulan sehingga 27 hari bulan. Mudah kata macam itulah. Maksudnya kalau dalam dari segi awal bulan ataupun penghujung bulan kita tak nampaklah, susah untuk nampak dengan mata kasar. Annal qamara afilun wal ilahu laysa biafilin wal qamaru laysa biilah walakinnal qur'ana 'ala al-ijazi wal idmari mabnahu lakinnal 'ilma binafyil ilahiyyati 'anil qamari la yasiru daruriyan illa bima'rifati hadainil aslain. Okey. Pertama, bulan boleh hilang tetapi Tuhan tidak akan hilang, tidak akan ghaib. Fal qamaru laysa bil ilah. Maka bulan bukanlah Tuhan. Okey, ini dia punya bentuk dia yang sempurna. Kemudian dinyatakan oleh Imam Ghazali, lakinnal ilma binafyil ilahiyyati 'anil qamar la yasiru daruriyan. Pengetahuan tentang bulan itu sebagai Tuhan tidak menjadi daruri, tidak menjadi pasti ataupun tidak menjadi pasti atau tidak boleh diketahui kecuali dengan mengetahui dua premis sebelumnya. Illa bima'rifati hadzainil aslain wa huwa anna al-qamara afilun, iaitu yang pertama bulan boleh hilang, kedua wa annal ilaha laysa bi'afilin, Tuhan tidak akan hilang. Wa idza 'urifa al-aslani sara al-'ilmu binafyi al-ilahiyyati 'anil qamari daruriyan. Selepas kita mengetahui dua premis tersebut, maka pengetahuan kita tentang bulan itu tidak ada sifat ketuhanan adalah pasti, adalah sesuatu yang pasti. Faqala ana la ashukku fi anna nafya al-ilahiyyati 'anil qamari yatawalladu min hadaini al-aslain in 'urifa jami'a. Lakinni a'rifu anna al-qamara afilun wa hadha ma'lumun bil hiss. Wa amma anna al-ilaha laysa bi'afilin fala a'lamuhu daruratan wala hissa. Sahabat Batini itu menjawab semula hujah Imam Ghazali. Dia bahawa dia tidak syak tentang bulan tu tak ada sifat ketuhanan. Itu satu. Maksudnya bulan tak ada sifat ketuhanan hanya jika kedua-dua premis tadi diterima. Tapi dia hanya tahu satu premis saja, iaitu bulan boleh jadi ghaib. Ini diketahui dengan his, maksudnya bila tak nampak, maksudnya bulan tu tak ada lah. Kemudian lagi satu premis yang pada dia bermasalah, iaitu Tuhan tidak ghaib. Ini dia tidak tahu secara darurah, secara daruri ataupun secara hissi. Secara fizikal tak dapat diketahui dan secara daruri pun tak dapat diketahui. Qultu walaysa gharadi min hikayati hadzal mizani an u'arrifaka anna al-qamara laysa bi'ilah bal an u'limaka ataupun u'allimaka anna hadzal mizana sadiq wal ma'rifata al-hasilata minhu bihadha at-tariqi min al-wazni daruriyah. Imam Ghazali jawab, aku bukanlah tujuan utama untuk ceritakan tentang bahawa bulan tu bukan Tuhan. Tapi untuk menyatakan bahawa mizan ini, neraca pertimbangan ini benar. Dan pengetahuan yang terhasil daripada proses mizan ini juga benar. Wa innama hasala al-ilmu bihi fi haqqi al-Khalil alayhi salam. إذ كان معلوما عنده أن الإله ليس بآفل وإن لم يكن ذلك العلم أوليا له بل مستفادا من أصلين آخرين ينتجان العلم بأن الإله ليس بمتغير وكل متغير حادث. Pengetahuan tentang hal ini terhasil di sisi Nabi Ibrahim sebab dia tahu bahawa Tuhan
tidak akan ghaib. Walaupun pengetahuan tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat awali, maksudnya bersifat badihi. Sebab dia kena melalui satu proses berfikir. Dia bukan kita terus tahu. Dia kena kita ambil masa untuk berfikir. Bal mustafadan min aslaini akharaini yuntijanil ilma. Tetapi pengetahuan tersebut bahawa Tuhan tidak akan ghaib, dia terhasil daripada dua premis lain yang menghasilkan pengetahuan bahawa Tuhan tidak akan berubah dan setiap yang berubah itu baharu. Ini adalah kias yang lebih terdahulu daripada kias bahawa kias tentang penafian sifat ketuhanan bagi bulan. Maksudnya tujuan kias ni ialah untuk menafikan. Itu dia punya point bagi Syakil Thani ni. Tujuan penggunaan dia, matlamat dia untuk menafikan sesuatu. Iaitu, mudah cakap, bila kita dah menafikan sifat ketuhanan, pertama sekali kita isbatkan bahawa Tuhan itu tidak akan berubah. Dan setiap yang berubah itu baharu. Kemudian barulah kita boleh menafikan sifat ketuhanan pada bulan. Sebab Tuhan itu, sebab bulan itu bersifat baharu. Dia ada berubah. Kejap ada, kejap tak ada. Maksudnya dia berubahlah. Itulah poin sebenar. Wal ufulu huwa taghayyuru fabana al-wazna 'ala al-ma'lumi 'indahu. Uful itu ialah suatu bentuk perubahan. Maka di sini dia dah boleh menghasilkan suatu natijah, suatu pengetahuan baharu. Fakhudh antal mizana wasta'milhu haitsu yahsulu lakal ilmu bil aslain. Faqala فهمت بالضرورة أن هذا الميزان صادق وأن هذه المعرفة تلزم من الأصلين إذا صار معلومين ولكن أريد أن تشرح لي حد هذا الميزان وحقيقته ثم تشرح لي عياره من الصنجة المعروفة عندي ثم مثال استعماله في مظن الغموض فإن نفي الإلهية عن القمر كالواضح عندي. Sekarang sahabat batini tu dah tahu bahawa mizan ini benar, neraca ini benar, dan dia juga tahu bahawa perkara yang terhasil daripada dua premis itu semestinya benar, juga semestinya benar. Tapi dia nak Imam Ghazali syarahkan kat dia hakikat neraca itu sendiri. Ini hakikat Al-Mizanul Awsat, dan mensyarahkan tentang dia punya takaran dia. Takaran dia berdasarkan pengetahuan sahabat yang batini ini. Sahabat batini ini. Kemudian dia nak Imam Ghazali juga membawakan contoh tentang penggunaannya. Maksudnya contoh penggunaan dia. Selain contoh yang tentang bulan tadi, bulan dan sifat ketuhanan, dan bulan dan penafian sifat ketuhanan pada bulan. Sebab itu jelas bagi dia, sebab dia pun orang Islam juga. Jadi dia fikir sudah tentu bulan itu bukan Tuhan. Pada dia benda jelas. Jadi dia nak Imam Ghazali bawakan contoh lain juga. Qultu amma hadduhu fahuwa anna kulla syai'aini wusifa ahaduhuma biwasfin yuslabu dhalika alwasfu 'anil akhar fahuma mutabayinan. Okay, ini dia punya definisi Al-Mizanul Awsat di sisi Imam Ghazali, iaitu dua perkara yang ada sifat yang saling bertentangan. Sifat yang saling bercanggahan sesama lain. Maka dua perkara itu berbezalah, mutabayinan. Ai ahaduhuma yuslabu 'anil akhari wa la yusafu bihi. Iaitu satu perkara ni dia tidak bersifat dengan perkara, contoh satu perkara A tidak bersifat dengan perkara B, maka dua itu berbezalah.
وكما كان حد الميزان الأكبر أن الحكم على الأعم حكم على الأخص. Kemudian dalam mizan ini juga digunakan konsep hukum ke atas sesuatu yang lebih umum, juga turut merangkumi hukum terhadap perkara yang terkandung dalam perkara umum tersebut. Subjek yang lebih maksudnya subjek yang lebih khusus yang terkandung dalam perkara umum tersebut. Wa indariju fihi la mahalah fahaddu hadha. Maksudnya dua konsep ini digabungkan, kemudian terhasillah mizan awsat. Fahaddu hadha anna ilahi alladhi yunfa anhu ma yathbutu li ghairihi mubayinun lidhalikal ghair. Jadi dari segi penggunaan dia, dari segi pelaksanaan teori ini ialah Tuhan aku ialah sesuatu yang dinafikan alladhi yunfa anhu ma yathbutu li ghairihi. Okey. Tuhan aku ialah sesuatu yang dinafikan dengan suatu sifat yang sifat tersebut sabit pada benda lain. Wala yusafu bihi. Tuhan itu tidak terperi dengan sifat tersebut. Wa kama kana haddul mizan akbar anna al-hukma 'ala al-a'ammi hukmun 'ala al-akhas. Bawah. Anna ilahi alladhi yunfa 'anhu ma yathbutu li ghairihi mubayinun li dhalika al-ghair. Fal ilahu yunfa 'anhu al-uful. Maka Tuhan dinafikan dengan sifat ghaib itu. Sifat ghaib. Wal qamaru yathbutu lahu al-uful. Tetapi bulan pula sabit padanya sifat ghaib. Maksudnya sifat dia boleh sifat tiada tu hilang. Fa hadha yujibu tabayuna bainal ilahi wal qamar. Maka secara tidak langsung adanya perbezaan antara Tuhan dengan bulan. Wa huwa alla yakuna al-qamaru ilaha walal ilahu qamara. Maka Tuhan itu bukan bulan dan bulan itu bukan pula Tuhan. Waqad a'lama Allah Ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-wazna bihadha al-mizani fi mawadhi'a kathiratin min al-Qur'an iqtida'an bi abihi al-khalili salawatullahi alaihima faktafi bit-tanbihi ala mawdi'ain wa talubil baqiya min ayatil Qur'an. Allah telah mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mizan ini sebagaimana Allah mengajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka seterusnya Imam Ghazali membawakan contoh lain bagi perkara ini. Ahaduhuma, yang contoh itu pun daripada Al-Quran juga. Ahaduhuma qauluhu ta'ala li nabiyhi alaihissalam qul falima yu'adzibukum bidhunubikum bal antum basyarum mimman khalaq. Wadzalika annahum, ini ayat ini tentang orang Yahudi yang mendakwa bahawa mereka itu anak Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Ayat itu secara ringkas menyatakan bahawa Allah mempersoalkan ataupun Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW mempersoalkan orang Yahudi, iaitu kenapa engkau diazab kenapa engkau diazab disebabkan dosa engkau, sedangkan engkau ini malah engkau ni sebenarnya ialah manusia yang diciptakan oleh Allah. Sebab mereka mendakwa, pertama sekali mereka mendakwa mereka itu anak Tuhan. Kemudian selepas mereka mendakwa anak Tuhan, mereka mereka mengakui bahawa mereka itu ada dosa. Jadi di situ ada unsur percanggahan. وَذَلِكَ أَنَّهُمْ إِدَّعَوْا أَنَّهُمْ أَبْنَاءُ اللَّهِ تَعَالَى فَعَلَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَيْفِيَّةَ إِظْهَارِ خَطَئِهِمْ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ فَقَالَ تَعَالَى قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ وَكَمَالُ صُورَةِ هَذَا الْمِيزَانِ أَنَّ الْبَنِينَ لَا يُعَذَّبُونَ وَأَنْتُمْ مُعَذَّبُونَ فَإِذًا لَسْتُمْ أَبْنَاءَ
fahuma aslan. Kias ini bentuk mizan awsat ini yang sempurna ialah para anak-anak itu tidak akan diazab, tetapi kalian diazab, maka kalian bukanlah anak Allah. Fahuma aslani amma anna al-banina la yu'adzabun yu'rafu bit-tajribah. Wa amma antum mu'adzabun fayu'rafu bil-musyahadati wa yalzamu minhuma daruratan nafyul bunuwah. Sebagaimana kita tahu bahawa mustahil seorang bapa akan mengazab anak dia. Mustahil tu maksudnya diketahui secara tajribah lah, secara eksperimen. Maksudnya kita sini boleh lihat benda tu, boleh sedar berapa ramai bapa yang menyiksa anak dia. Dan kalau dia menyiksa tu pun, itu pun bukanlah sesuatu yang biasa di sisi manusia. Tetapi Allah telah menjanjikan bahawa mereka ini akan diazab. Maka mereka itu bukanlah anak Tuhan. Dan mereka juga, dan sifat keanakan itu ternafi daripada diri mereka. Al-mawdi'u tsani qawluhu ta'ala qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin wa la yatamannawnahu abada. وذلك أنهم ادعوا الولاية وكان من المعلوم أن الولي يتمنى لقاء وليه وكان من المعلوم أنهم لا يتمنون الموت الذي هو سبب اللقاء فلزم ضرورة أنهم ليسوا أولياء الله تعالى. Mereka, ini juga berkenaan orang Yahudi yang mendakwa mereka ada sifat wilayah, iaitu sifat kewalian. Maka sifat seseorang yang ada sifat kewalian ini, dia sentiasa mengharapkan dia nyawanya dicabut segera supaya dia dapat segera berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mereka ini dalam keadaan mengaku adanya sifat kewalian, mereka tidak berharap untuk dimatikan segera. Jadi secara tidak langsung itu dah menafikan sifat kewalian, ataupun itu dah menafikan sifat kewalian pada mereka, dan mereka juga bukan para wali Allah. Wa kamalu suratil mizani an yuqal kullu waliyyin yatamanna liqa'a waliyhi wal yahudiyyu laysa yatamanna liqa'a Allah fayalzamu minhu annahu laysa waliyya Allah. وحده أن التمني يوصف به الولي وينفع عن اليهودي فيكون الولي واليهودي متباينين يسلب أحدهما عن الآخر فلا يكون الولي يهوديا ولا اليهودي وليا. Okay. Pertama sekali ialah dia punya bentuk kias ini ialah mengharapkan kematian itu adalah sifat seorang wali, dan sifat ini ternafi pada Yahudi. Maka secara tidak langsung wali dan juga Yahudi itu dua perkara yang berbeza, sebab ada percanggahan, ada sifat yang bercanggah antara kedua-duanya. Maka Yahudi bukan wali, wali juga bukan Yahudi. وَأَمَّا عِيَارُهُ مِنَ الصَّنْجَةِ الْمَعْلُومَةِ فَمَا عِنْدِي أَنَّكَ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَعَ وُضُوحِهِ وَلَكِنْ إِنْ أَرَدْتَ اسْتِظْهَارًا فَانْظُرْ أَنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الْحَجَرَ جَمَادٌ ثُمَّ عَرَفْتَ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَيْسَ بِجَمَادٍ كيف يلزمك أن تعرف منه أن الإنسان ليس بحجر لأن الجمادية تثبت للحجر وتنتفي عن الإنسان فلا جرم يكون الإنسان مسلوبا عن الحجر والحجر مسلوبا عن الإنسان فلا الإنسان حجر ولا الحجر إنسانا. Okey, tadi sahabat batini ini meminta Imam Ghazali membawakan contoh yang
mudah untuk dia faham berdasarkan kefahaman dia, berdasarkan neraca kefahaman dia. Sebelum ini Imam Ghazali dah bawakan contoh daripada ayat Quran, dan contoh daripada ayat Quran itu boleh jadi sebab ada mahzuf, maka susah untuk difahami di sisi sahabat yang batini ini. Maka Imam Ghazali membawakan contoh yang lebih jelas, iaitu tentang sifat pejal yang ada pada batu, dan secara tidak langsung sifat pejal ini digunakan untuk membezakan antara manusia dengan batu. Maksudnya batu ada sifat pejal, manusia tak ada sifat pejal, maka manusia tu bukan batu, batu bukan manusia. Itulah secara mudah yang Imam Ghazali nyatakan dalam perenggan ini. Wa amma madhinnatu isti'malihi fi mawaqi'il ghumud fakathir. Penggunaan kias ini, penggunaan mizan awsat ini dalam perkara-perkara yang agak rinci ada banyak. Wa ahadu syatrayil ma'rifati ma'rifatut taqdis wa huwa ma yataqaddasu anhu ar-rabb ta'ala wa taqaddas wa jami'u ma'arifihi yuzanu bihadzal mizan. Idhil Khalil alaihi salam ista'mala hadha fi at-taqdis wa 'allamana kayfiyatal wazni bihi. إذ عرف بهذا الميزان نفي الجسمية عن الله تعالى فكذلك نقول. Okey, pertama sekali perkara ini banyak kias mizan awsat ini banyak digunakan dalam bab untuk menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Penggunaan mizan awsat ini, dia punya praktikal dia kita boleh lihat banyak dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad karangan Imam Ghazali sendiri. Beliau menggunakan perkara ini untuk mengisbatkan ataupun untuk menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala, dan menafikan yang pertama sekali untuk menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada disifatkan dengan sifat makhluk. Jadi sebab tu dia kata banyak digunakan dalam ma'rifatut taqdis, dalam pengetahuan tentang kesucian Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kemudian idh arafa bihadzal mizani nafyal jismiyati 'anillahi ta'ala. Untuk kita lihat penggunaannya boleh rujuk kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. إذ عرف بهذا الميزان نفي الجسمية عن الله تعالى كذلك نقول الإله ليس بجوهر متحيز لأن الإله ليس بمعلول وكل متحيز فاختصاصه بحيزه الذي يختص به معلول فيلزم منه أنه ليس بجوهر. Ini contoh tentang bahawa Allah itu tentang penafian sifat jisim pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat jisim itu mestilah mestilah terletak, mestilah berada di suatu sudut, suatu tempat. Sekejap Okey. Bila ada satu jisim, jisim tersebut mesti menempati suatu tempat. Maka bila menempati suatu tempat merupakan maklul, dan kejisiman itu merupakan illah. Poin dia ialah nak nyatakan bahawa Allah itu bukannya jisim. Sama sekali dia nyatakan Tuhan bukanlah jauhar yang mutahayyiz, iaitu bukanlah suatu objek yang bertempat ataupun menempati suatu ruang, kerana Allah bukan ma'lul, dan Allah itu bukanlah suatu yang saya tahu nak kata apa maklul tu, tapi maklul. Kemudian sebab konsep inilah dan maklul ni adalah sebab dan akibat lah. Mudah cakap macam tu. Kullu mutahayyizin, dia konsep sebab dan akibat, tetapi sebab dan akibat tersebut mestilah berlaku secara lazim.
Maksudnya bila ada A mesti ada B. Itu mudahnya. Itu membezakan antara konsep sebab dan akibat di sisi Asy'ariyah. Sebab akibat itu lain, itu bersifat adat, itu satu hal lain. Tapi konsep ilah dan maklul ini maksudnya bila A ada, B mesti ada. Itu mudah cakap. Wa kullu mutahayyizin fa ikhtisasuhu bihayyizihi alladhi yakhtassu bihi ma'lul. Keunikan ataupun sifat khusus bagi perkara yang menempati suatu tempat ini, bila jauhar iaitu objek, sesuatu objek yang menempati suatu tempat, maka sifat dia menempati suatu tempat itu adalah ma'lul bagi ilah tersebut, bagi kewujudan objek itu. Maka secara tidak langsung Tuhan bukan, bila kita katakan Tuhan bukan jauhar, maka bila kita katakan Tuhan itu tidak dikhususkan dengan menempati suatu tempat, maka Tuhan bukan jauhar. Okey. Wa naqulu laysa bi'aradin li'anna al-'arada laysa bihayyin 'alimin wal ilahu hayyun 'alimun falaysa bi'arad. Okey, ini contoh lain. Tadi contoh tentang dari aspek jauhar, tentang dari aspek arad. Tuhan bukan arad kerana arad itu bukan hayy, bukannya sifat hidup dan juga sifat tahu. Kemudian Allah bersifat dengan sifat hidup dan tahu, maka Allah bukan arad. Sebab dikatakan arad ini ialah sesuatu yang boleh ada, dia sifat yang mendatang. Sifat yang mendatang iaitu dia pernah tiada dan kemudian dia ada. Kemudian dia tiada semula. Tapi sedangkan sifat hidup dan juga sifat tahu ini bagi Allah ialah dia sifat yang kekal. Maka secara tidak langsung Allah itu sendiri bukan arad. Wa kadzalika sa'iru abwabit taqdis tatawalladu ma'rifatuha aidan min izdiwaji aslaini ala hadzal wajh. Begitu juga dalam setiap bab penyucian Allah Subhanahu Wa Taala, dia terhasil daripada gabungan dua premis ini, iaitu dua premis dalam mizan awsat, iaitu adanya satu premis berbentuk penafian, satu premis berbentuk pengisbatan. Adanya qadhiyah salibah dan adanya qadhiyah mujibah. Maka bila digabungkan antara qadhiyah mujibah dan juga salibah, terhasillah natijah bagi mizan awsat ini. Ahduma aslun salibun madmunuhu an-nafyu wa thani aslun mujibun madmunuhu al-ithbat wa tatawalladu minhuma ma'rifatun bin nafyi wa taqdis. Secara tidak langsung terhasillah pengetahuan tentang penafian dan juga tentang penyucian Allah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi demikian sahaja bacaan kita untuk hari ini dan akan bersambung pada hari Selasa petang insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.